حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Bab yang pertama pada menyatakan taubah, iaitu taubat dalam sebutan kita. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Orang yang apabila dia sedar, dia insaf, dia nak kembali ke pakal jalan. Sedar dia itu kerana sendiri dia, atau disebabkan sesuatu, atau disebabkan sesiapa. Bab sedar ni, insaf ni, bertaubat kembali ke pakal jalan ni, seorang dengan seorang dia tak sama. Dia tak sama. Hang ni nampak berubah elok sungguh lah ni. Bila hang cukup kepala ni, cukup kepala. Tidak rambut dia sampai pinggang. Cukup kepala ni. Hampir Mekah kata, Mekah apa-apa pun tak tahu, padu ain tak lepas. Jangan duk kata macam tu. Ni macam mana pula? Hang insaf dah ke? Kata insaf dah. Insaf dah. Hampir mana? Pondok mana? Ustaz mana? Bimbing. Dia kata isteri aku. Isteri dia. Dia dapat petunjuk melalui isteri dia. Dia itu sekali isteri dia berani. Dia kata macam mana ni? Lama duk jadi laki aku. Kuih duk hanyut. Dia beranikan diri. Sekali dia kata, abang, nak marah. Nak buat apa, buatlah kat saya. Saya tak tahan dah keadaan abang yang macam ni. Siapa cakap macam tu? 10 tahun kahwin, nan tak cakap macam ni. Luar biasa ni. Laki dia kata kat dia, luar biasa. Abang ni, dengan pakaian pun ikut siapa ni. Jangan marah, tak marah. Hang sebut dulu. Hang sebut sampai hang puas, lagi aku balas. Dia begitu. Abang jangan duk marah saya lagi. Tak aku tahan telinga. Ni abang apa ni? Ni seluar kadang-kadang ambil yang jin punya. Tu jin nak pakai apa? Seluar jin tu. Lagi? Ni abang ni. Lelaki tak pakai ni. Ini perempuan pun tak semua, tak selalu ada tekoh. Abang pakai baju kelawang. Baju teruk sangat lah. Tak pernah jumpa lelaki pakai baju kelawang. Tapi ni istimewa lah lelaki dia. Habis dia syarah lah. 2-3 minit lah tak lepi dah. Kan? Kesian aku duk bantai lelaki aku. Lah dia kata ni macam ni. Nasihat aku ni betul-betul lah. Masuk terus ke lubuk hati aku. Terus aku nak berubah. Hampir carilah yang lain daripada jin punya. Abang mau pakai jubah ke? Kalau ada. Nampak kan? Dia buat terus lah. Kan banyak. Berobat jet tengah malam. Esok pakai subuh. Dengan siap cukup kepala. Contoh. Jadi ada yang dapat hidayah petunjuk melalui isteri dia. Mungkin jangan duk gelak macam tu saja. Mungkin. Tak Ustaz, apa macam tu Ustaz? Teruk dapat hidayah daripada isteri. Apa siapa pula? Ingat semua isteri kita tak ada kekuatan yang macam tu kan? Tak ada kefahaman macam tu kan? Jangan. Pandai lebih daripada kita. Cuba balik sekali uji dia. Nak tengok dia pandai ke kita yang pandai? Uji dia. Tak pernah duk uji kahwin berapa lama pun. Begitu. Ada dapat melalui sahabat dia. Ada dapat melalui kuliah. Dia begitu. Siapa abang pun tak jadi apa. Dapat berapa kuliah lah dia duk main. Tapi hidayah kita tak tahu bila. Rupa-rupanya malam ni dapat. Ni berapa kali kuliah hang duk ikut ni? Dia kata banyak. Banyak tak larat kira. Masjid ni rasa kat 30. Tu dia masjid ni saja kat 30. Tapi tak jadi apa. Hati aku keras ke matu. Tiba mai ke 31. Kita tak tahu tu. Sebab itu hidayah ni dia milik Allah. Cuma kita nak kena susun strategi. Kita nak kena berdoa selalu. Dan kita tak boleh berputus asa.
Kan? Kita serah kepada Allah. Cuma penyampaian kita biarlah berkesan. Pendakwah, guru-guru mau apa yang dia sampai daripada sudut hati dia. Itu yang lambat tu. Kau tu nak terima pasal apa? Bukan daripada hati dia. Mungkin macam tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka seorang apabila dia mula nak berubah, nak jadi elok, mula sekali bertaubat. Kalau tidak bertaubat, hati dia masih ada kekotoran, ada daki, ada karat, ada kotor. Ni nak sebut lepas pada ni tu dengan khauf, dengan sabar, dengan syukur, takkan jadi. Hati kotor. Tapi kalau dia mula dengan proses pertama, luluh, lepas, iaitu taubat, insya-Allah hati dah bersih. Abanglah apa pun. Dia boleh dengar, dia boleh ikut. Akhir apa yang berlaku lepas taubat, sami'na wa ata'na. Kalau hati duk kerah ni, hati duk kotor lagi, dia jadi apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami bantah. Jadi sebab itu Imam Ghazali dia susun dan kitab Al-Arba'in dia, dan ulama-ulama lepas pada tu membaca kata, hey, susunan yang cukup tepat. Maka kerana itulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rasa inilah yang sesuai untuk diletak dalam kitab dia yang berjudul Penawar Bagi Hati. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Apa dia? Taubat itu. Taubat itu iaitu anak kunci tuah kepada murid. Murid ni orang yang berkehendak kepada keredaan Allah. Orang yang nak supaya dia ni selamat dunia dan akhirat. Murid. Daripada kalimah iradah. Tak kita mengaji tajwid kan iradat tu. Murid. Murid tu bahasa Arab. Di Melayu kan, tu kata murid sekolah rendah, murid sekolah menengah. Murid tu orang yang berkehendak, orang yang berhajat. Berhajat apa? Berhajat kepada keredaan Allah. Jadi anak kunci dia apa? Anak kunci ni kalau tak ada anak kunci tak boleh masuk. Nak pi kepada berjaya, cemerlang, gemilang sebagai, dia perlu kepada anak kunci tu. Anak kunci itulah taubat. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Dosa apa pun. Yang kecil ke, yang besar ke, tak terang mana. Dosa tak tu? Dosa. Dosa sahaja. Maka segera bertaubat. Apatah lagi yang kita dah kenal pasti, ianya termasuk daripada dosa-dosa besar. Kalau kata kecil pun nak kena bertaubat, pergi ambil yang semayang sunat taubat, dengan penuh keinsapan, menangislah kerana Allah, doa merayu sungguh-sungguh. Padahal benda ni tak terang mana pun. Sedih ni, menangis, sebab hati dia, tak apa nak cakap banyak dah. Kawan kata, awak ni pasal apa, rumah terbakar ke? Jadi dia tengok kawan yang rumah terbakar, teriak macam tu. Teriak macam tu, rumah terbakar ke? Dah. Adik-beradik semua meninggal ke? Dah. Ni orang tak bagi pergi masjid ke? Dah. Ada juga yang tak bagi masjid dia teriak. Ada yang gelak. Dia kata rezeki sungguh, mereka tak bagi kita pergi masjid. Ada pula yang tu rezeki. Karut jenis orang karut. Ni pasal apa? Tolonglah abang, tak larang nak teka dah. Dia kata ni, tak sat. Pakai kasut sebelah lain. Pakai kasut sebelah lain dah. Jangan main tu. Orang yang hati bersih, kalangan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, tak baca bismillah pun rasa satu kesalahan yang besar. Pasal ni sunnah, Nabi buat, kita ikut, awak kita tak mau ikut, awak teruknya kita ni tak mau nak ikut. Mulia sangatkah kita daripada Nabi? Macam tu. Padahal benda tu apa? Sunat je. Sunat pun dia ingat macam wajib. Orang bersih ni. Orang hati tak bersih so kata lah. Wajib pun dia ingat makruh. Wajib dia ingat makruh. Dia adalah kisah yang terdahulu. Menangis dia. Syekh, pasal apa menangis Syekh?
Mula tak mau abang. Lepas orang duk tekan dia. Akhir dia bagi tahu. Dia kata, pada 2 minggu yang lepas. Teriak 2 minggu ni. Sari-sari, duk hitung hari. Seminggu dah. 2 minggu. Teriak. Nak kena tanya jugalah. Kan, sahabat ni tak syok lah. Apa ni? Duk teriak sampai 2 minggu ni. Dia kata 2 minggu lepas. Dia pakai kasut sebelah lain. Dia pakai, dia bukan sebelah lain. Dia pakai kasut kaki kiri dulu. Lu pakai kasut kaki kiri dulu. Kita? Tak ada. Kesel. Tengok mana dekat. Kita tengok mana dekat. Kan? Kadang-kadang yang dekat tu kanan, dia masuk kiri. Yang tu ke yang duk teriak sampai 2 minggu, dia tertulah tak pernah. Dia pakai kasut tu kaki kanan dulu. Macam mana jadi pula tak tahu kaki kiri dulu. Sedih ni. Sedih. Orang hati bersih macam tu lah. Kan? Yang kita anggap apalah macam tu pun duk sedih apa, biasalah. Nak pakai belah mana tak pakai pun tak apa. Kawan yang duk biasa kanan dulu, pada kiri dia silap. 2 minggu menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak apalah. Jadi kita kata apa dia? Bahawasanya orang yang melakukan satu-satu kesalahan, tak kira lah kecil ke, besar ke, maka bertaubat dia, dan hukum bertaubat itu pada kesalahan yang kita anggap lah biasalah kecil. Wajib bertaubat. Bukan kata kalau dosa kecil ni sunat taubat. Kalau dosa besar wajib. Tak, bukan. Kecil besar wajib taubat. Sekalipun dosa kecil. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, lagi teruk dia tanggung dosa. Apa maksud dia? Bila dia buat satu kesalahan, tak kiralah kecil ke besar ke dosa itu, maka segera bertaubat. Apa hukum dia? Wajib. Kalau dia tangguh, dia tak mau lagi, tak boleh tangguh. Tu saya nak taubat pukul berapa? Pukul berapa hang buat dosa? Saya buat pukul 3. Abang lah macam tu contoh kan. Contoh. Bagi tahu, hang buat dosa tadi pukul berapa? Saya pun tak apa ingat. Katalah pukul 3. Pukul 3. Teringat kata itu dosa. Tapi kalau dia buat satu kesalahan, dalam keadaan dia tak teringat, yang tu tak kira salah. Dia tak teringat. Kan? Macam mana boleh dia buat dia tak teringat? Salah tu. Betul salah. Kita yang celek ni, yang jaga ni, yang sedang, salah. Tapi kawan tu tak celek. Dia tengah tidur. Dia tidur. Dia tak ingat dia tidur. Dah Ustaz, sakit Ustaz. Memang dia sepak sakit. Tapi dia tak sedang. Kawan tidur buah. Tidur bang. Pam, dia terajang. Jatuh katil. Mengkit-mengkit cukup pinggang. Dia kata, hang buat salah. Oi, sakit pungkok aku. Aku jatuh katil lah pula. Sekali kena sepak, sekali jatuh. 2 kali sakit. Hang dosa, hang kena tobat. Duk ceramah apa? Kawan duk lena lagi. Nampak tak? Jadi kalau kawan itu celek ke tak celek? Ingat tak ingat? Ingat. Tu bila pukul apa saya nak turun lah. Wajib bersegera. Ustaz, kalau saya tangguh 3 petang esok, 3 petang ni buat saya tangguh, tak usah kata 3 petang esok. Hang tangguh sikit pun, berapa minit, berapa saat tangguh pun, tak boleh. Pasal apa? Wajib segera bertaubat. Itu maksud dia. Tapi kalau orang yang melengah-lengahkan, melambat-lambatkan, tak apa. Dosa tu. Jadi dah berapa dosa? Satu dosa dia buat, satu dosa dia lambatkan. Lagi tangguh, lagi dia lambat, lagi mentakhirkan taubat dia, lagi bertambah-tambah tumpukan dosa dia. Tak kira kalau seminggu ke, sebulan ke, ni sampai dia kata ni, berapa puluh tahun pun, tanggung dosa tu. Lagi teruk. Tu macam mana tu, banyaklah dosa saya. Bertobat semua. Allah Ta'ala akan ampun. Bertobat saja, semua dosa yang banyak tadi, Allah Ta'ala akan ampun. Itu je.
Lagi hang tak taubat, lagi tumpuk-tumpuk dosa itu. Pasal apa? Pasal dosa satu yang buat, satu lagi pula, iaitu dosa hang tangguh, demi sampai makan puluhan tahun. Padahal satu ya dia buat salah. Menyebabkan berapa banyak kesalahan yang dia tanggung. Macam mana nak selesai tu banyak sungguh tu. Bertaubat nasuha, hapus semua. Itu je. Allah ni maha penyayang. Dia suruh kita taubat tu, taubat lah. Banyak dosa pun habis terus. Jangan duk kata Allah penyayang, kita tak perlu nak bertaubat. Itu salah. Kita taubat. Tapi banyak dengan tangguh taubat itu, dosa tu bertambah-tambah. Sekali kita taubat nasuha, maka Allah ampunkan kesemua itu. Imam An-Nawawi mengatakan, wattafaqu ala anna taubata min jami'il ma'asi wajibatun. Bersepakat kesemua ulama bahawasanya taubat daripada semua maksiat itu adalah wajib. Wa annaha wajibatun 'alal fawr, dan wajib bersegera bertaubat. Taubat itu wajib, dan wajib satu lagi daripada bersegera untuk bertaubat. La yajuzu ta'khiruha, tak boleh kita menangguhkan taubat, tak boleh. Tak salah kita dah sebut dah tadi, ini kita ambil perkataan ulama besar kita, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sawa'un kanat al-ma'siyah saghiratan aw kabirah. Tak kiralah sama ada maksiat itu atau dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Buat saja, cepat bertaubat, tak boleh tangguh. Sebab apa? Sebab bertaubat itu wajib dan bersegera taubat itu adalah wajib pula. Yang ni kita petik daripada kitab Syarah Muslim pada bahagian ke-17 halaman 59. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi